Dalam segmen Profi Club pada kali ini, kita nak cerita tentang sebuah kelab yang tak takut untuk tunjuk solidariti dekat Palestin, iaitu pasukan Celtic. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Profi Club kali ini, kita nak sembang tentang sebuah kelab yang aku boleh kata ramai minta juga, iaitu pasukan Celtic. Pasal apa pasukan Celtic lah ni special? Sebab apa? Sebab lah ni kan tengah berlaku konflik dekat Palestin. Tapi fan-fan pasukan Celtic adalah antara fan yang paling berani untuk kibarkan bendera Palestin dekat stadium mereka sebagai tanda solidariti. So kalau kita nak tahu macam mana kisah pasukan Celtic, so jom kita mulakan. Kalau hampa nak tahu, pasukan Celtic ni adalah antara pasukan yang paling berjaya dalam sejarah bola sepak. Kalau ikut daripada segi collection trofi, pasukan Celtic ni adalah pasukan kelima daripada segi trofi paling banyak dalam dunia bola sepak. Dengan berjaya kumpul sebanyak 105 trofi, pasukan Celtic just kalah dengan 4 pasukan je dalam dunia lah ni, iaitu 2 kelab daripada Amerika Selatan, iaitu pasukan Atletico Peñarol dan juga nasional di football, kelab daripada Mesir, Al Ahly, dan semestinya mereka kalah dengan rival terbesar mereka, iaitu pasukan Rangers. 4 pasukan ni je ada koleksi trofi lagi tinggi daripada mereka. Yang lain-lain semua bawah mereka. Dan kalau hampa nak tahu, pasukan Celtic ni ditubuhkan pada 6 November pada tahun 1887. Yang mana pasukan Celtic ni ditubuhkan dekat satu gereja oleh seorang lelaki yang bernama Brother Wilfrid. Apa nak tahu tak sebab apa kelab ni ditubuhkan? Brother Wilfrid ni menubuhkan pasukan Celtic, tujuan utama dia adalah disebabkan kemanusiaan. Waktu tu dekat Glasgow banyak pendatang-pendatang baru daripada Ireland yang boleh kata tentu susah, miskin dan juga ditindas. So waktu ni Brother Wilfrid ni dia ambil keputusan untuk tubuhkan satu kelab bola sepak untuk kumpul dana, untuk bantras kemiskinan dan juga untuk bantu orang-orang macam ni. Sebab apa Brother Wilfrid ni buat macam ni? Sebab dia ni terinspirasi daripada penubuhan satu lagi kelab, iaitu pasukan Hibernian yang ditubuhkan dengan sebab yang sama pasukan Celtic ni ditubuhkan, tapi mereka ni ditubuhkan beberapa tahun awal daripada Celtic. Dan Brother Wilfrid sendiri yang bagi nama pasukan Celtic ni adalah pasukan Celtic. Dia lebih kepada panggilan Celtic, S-E-L-T-I-K. Dan selepas 6 bulan ditubuhkan, pada 28 Mei 1888, pasukan Celtic main perlawanan pertama mereka, iaitu berhadapan dengan musuh setempat mereka juga, iaitu pasukan Rangers, dan dalam game tu mereka menang 5-2. Dan selepas 5 tahun ditubuhkan, tepat lagi pada tahun 1892, pasukan Celtic ni akhirnya berjaya mendapatkan trofi pertama mereka selepas menjuarai Scottish Cup tentu, mengalahkan pasukan Queen's Park dekat final dengan keputusan 5-1. Ni bukan Queen's Park Rangers tau, ni Queen's Park FC, iaitu pasukan bola sepak dekat negara Scotland. Dan setahun kemudian pada tahun 1893, pasukan Celtic ni berjaya dapatkan anugerah Liga pertama mereka pada tahun tersebut. Dan kalau hampa nak tahu, sejak 1897 sampailah kepada tahun 1940, iaitu dalam tempoh 43 tahun, pasukan Celtic ni dikemudi oleh seorang pengurus sahaja yang bernama William Melley. Maksudnya daripada tempoh 1897 sampai 1940, pasukan Celtic mereka tak ganti coach langsung. Dan tempoh 43 tahun ni menjadikan dia sebagai antara coach yang paling lama berkhidmat dalam satu kelab. Lebih tepat lagi, William Melley ni menjadi pengurus kedua paling lama yang berkhidmat dalam satu kelab. Yang pertama kalau hampa nak tahu adalah seorang manager daripada England, iaitu dia manage pasukan West Brom selama 45 tahun, iaitu yang bernama Fred Everest. Tapi kita nak sembang pasal William Melley dekat pasukan Celtic. Nak kata betapa berjayanya dia dekat pasukan Celtic waktu tu, kan collection trofi pasukan Celtic 105 trofi, dan walaupun tempoh dia berkhidmat 43 tahun, tapi dia berjaya collectionkan trofi bersama pasukan Celtic sebanyak 70 trofi. Tak gila ke mak seorang manager dapat 70 trofi? Memanglah lama, tapi dia dapat 43 tahun dapat 70 trofi. Lepas daripada career dia tu, pasukan Celtic just dapat 35 trofi je. Padahal kalau kita nak compare daripada 1940 sampai lah ni, boleh kata lagi panjang lah lagi daripada tempoh perkhidmatan William Melley dekat pasukan Celtic. Tapi dia berjaya dapatkan trofi paling banyak untuk pasukan Celtic. Termasuklah 16 title Liga, 14 Scottish Cup dan banyak lagi trofi. Hampa boleh tengok list dekat bawah ni. Dalam tempoh William Melley ni melatih pasukan Celtic, terlahirlah seorang striker hebat pasukan Celtic yang kita boleh kata sebagai striker terhebat sepanjang zaman untuk pasukan Celtic, bahkan untuk bola sepak British. Dan sampai ke hari ni, kalau daripada segi rekod, striker ni adalah striker terbaik yang British pernah lahirkan, yang bernama Jamie McGrory.
Kalau hangpa nak tahu, Jimmy McGrory ni adalah top scorer untuk kelab dan juga international dalam bola sepak British. Kalau kita kumpulkan total gol depa. Kalau kita nak total semua gol dia skor untuk international dan juga kelab, dia telah skor sebanyak 550 gol daripada hanya 547 game sahaja. Kita boleh kata gol ratio dia lebih daripada 1 gol per game. Untuk Celtic, dia telah skor 522 gol daripada 501 perlawanan. Dan Jamie McGrory ni adalah striker British dengan hat-trick paling banyak, iaitu 55 hat-trick. Dan dia juga pernah menjadikan 8 gol dalam satu game, iaitu waktu pasukan Celtic kalahkan satu pasukan yang bernama Dunfermline. So waktu tu boleh kata pasukan Celtic memang unbeatable dengan William Melly padu jaga Celtic, lepas tu ada striker macam Jamie McGrory pula. So waktu tu sebab itulah pasukan Celtic boleh dapatkan trofi yang cukup banyak under William Melly. Walaupun under William Melly, pasukan Celtic kita dah boleh kata berjaya gila dah, tapi era emas pasukan Celtic bukan datang waktu William Melly. Era kejayaan pasukan Celtic ataupun musim yang paling cemerlang untuk pasukan Celtic adalah pada musim 1967, yang mana mereka ni berjaya jadi juara dalam semua kejohanan yang mereka sertai, termasuk European Cup juga. European Cup kalau kita tukar nama sampai ke hari ni adalah UCL. Season 1967, pasukan Celtic berjaya jadi juara UCL apabila berjaya mengalahkan gergasi daripada Itali tentu, iaitu pasukan Inter Milan dengan keputusan 2-1. Dan tu adalah satu-satunya kejohanan Eropah yang pasukan Celtic menang sampai ke hari ni yang Arsenal tak ada. Arsenal tu tambah je lah kan kat ujung-ujung. Walaupun pasukan Celtic ni kita boleh kata majoriti sejak daripada penubuhan mereka ni sampai ke hari ni, mereka ni selalu mengalami kejayaan. Tapi mereka juga ada masa silam mereka yang kelam, iaitu zaman kemerosotan mereka pada era 1990-an. Sebab waktu tu pasukan Celtic mengalami kemerosotan prestasi, bukan saja mengalami kemerosotan prestasi, tapi mengalami kemerosotan daripada segi kewangan. Pada tahun 1994, pasukan Celtic ni hampir diisytiharkan bankrupt oleh pemilik mereka. Tapi nasib baik waktu tu berlaku rampasan kuasa daripada seorang businessman dekat Scotland yang bernama Fergus McCann. Waktu tu Fergus McCann melakukan rampasan kuasa daripada family yang menubuhkan pasukan Celtic ni. Dan kalau hangpa nak tahu, dikatakan waktu proses rampasan kuasa ni berlaku, beberapa minit sebelum family yang pegang pasukan Celtic ni nak isytihar bankrupt untuk pasukan Celtic. Nasib baiklah berlaku rampasan kuasa dengan cepat dan akhirnya pasukan Celtic berjaya dipulihkan balik oleh businessman ni. Kita fast forward ke depan, pasukan Celtic celebrate tahun ke-125 tahun mereka pada tahun 2012. Dan pada minggu yang sama, mereka berjaya mengalahkan pasukan Barcelona 2-1 dalam satu famous win mereka. Hampa ingat tak yang Barcelona banyak gila tembak tu, tapi tak ada gol, ada satu biji je. Celtic yang jarang gila attack boleh menang dalam game tu. Dan sampai ke hari ni kita boleh kata pasukan Celtic adalah kuasa besar dalam bola sepak Scotland, selain pasukan Rangers lah. Kita sembang pasal rivalry mereka pula dengan pasukan Rangers. Pasal apa mereka ni terlalu bermusuh sangat dengan pasukan Rangers? Dekat EPL kita tahu permusuhan antara pasukan Manchester United dan juga pasukan Liverpool. Dekat La Liga kita ada permusuhan Barcelona dengan Real Madrid. Dekat Serie A kita ada AC Milan dengan Inter Milan. Dan dekat Scotland kita ada Celtic dengan pasukan Rangers. Yang mana permusuhan ni kalau kita nak compare dengan permusuhan Barca Real, permusuhan MU dengan Liverpool, AC Milan, Inter Milan, kita boleh kata permusuhan antara pasukan Celtic dan juga pasukan Rangers ni adalah antara permusuhan yang paling besar sekali. Sebab permusuhan ni bukan saja melibatkan bola sepak, bukan saja melibatkan ekonomi, bukan saja melibatkan politik, tapi melibatkan agama sekali. So bila melibatkan agama, so permusuhan tu memang akan jadi hangat gila. Kalau hangpa nak tahu, Celtic ini adalah pasukan bola sepak yang mewakili Kristian Katolik, dan pasukan Rangers pula, mereka ni mewakili Kristian Protestan. Dan dua-dua duduk dekat bandar Glasgow, itu dekat Scotland. So satu bandar tapi lain-lain fahaman. So bila jadi macam ni, permusuhan mereka memang sangat-sangat hangat. Dan pertemuan antara pasukan Celtic dan juga pasukan Rangers dinamakan sebagai The Old Firm, ataupun disebabkan mereka ni duduk setempat, perlawanan mereka selalu dinamakan The Glasgow Derby. Persaingan antara kedua-dua pasukan ni memang sangat-sangat hangat gila, sampai kadang-kadang boleh membuatkan pergaduhan. Dan nak kata permusuhan mereka tu bukan setakat fan-fan bola sepak saja, dia sampai tekek dekat anak-anak tau. Sebab apa? Sebab dalam satu sekolah yang contohnya berada dekat area bandar Celtic, tak ada seorang pun budak-budak yang dalam sekolah tu akan menganut Kristian Protestan. Sama juga kalau sekolah dekat bahagian kelab bola sepak Rangers, walaupun di satu bandar, tak ada seorang budak pun yang akan menganut agama Kristian Katolik. So permusuhan mereka setiap kali bertembung memang akan jadi drama, memang akan jadi hangat. Perlawanan akan memang sangat-sangat menarik. Aku suggestkan hampa, selain kalau hampa nak tengok EPL ke La Liga ke Serie A ke Bundesliga ke, hampa try tengok derby antara pasukan Scotland
United dan juga pasukan Rangers. Memang padu teruk mereka punya perlawanan. Kita nak cerita pula pasal kelab ni support kemanusiaan. Pasal apa fan-fan Celtic ni betul-betul berani untuk support kemanusiaan ataupun lagi tepat untuk tunjuk solidariti dekat negara Palestin. Padahal kelab-kelab bola sepak lain cukup takut. Kita tak payah bawa dekat tempat lain lah. Dekat Malaysia pun sebenarnya hari tu ada isu juga. Nak bawa masuk bendera pun tak boleh. Tapi ada jugalah yang lepas. Tapi dekat Celtic ni, kalau hang tengok dalam satu perlawanan lah, paling latest tak silap aku lawan dengan Atletico. Depa ni semua mengeluarkan bendera, tunjukkan tanda solidariti depa dekat Palestin dan keluarkan lagu You Never Walk Alone, iaitu lagu Liverpool lah, untuk menunjukkan tanda yang Palestin tidak berseorangan. Ultras pasukan Celtic ataupun fan pasukan Celtic, depa ni dinamakan sebagai The Green Brigade. Depa ni lah yang lantang bersuara isu kemanusiaan dan tak takut langsung dengan apa-apa hukuman. Waktu tahun 2014, mereka ni pernah kena saman disebabkan mereka ni tunjuk support dekat Palestin. 2016, mereka kena saman disebabkan mereka kibarkan bendera Palestin yang besar dekat stadium mereka. Waktu tu, mereka ni kena saman bukan setakat fan-fan mereka, fan bola sepak Celtic, kelab bola sepak Celtic dan bola sepak Scotland pun kena palit juga dengan saman benda ni. Waktu ni, mereka ni kena saman £8,700. Boleh kata satu jumlah yang banyak untuk orang yang biasa macam kita. Fan-fan bola sepak ni pun orang macam biasa macam kita lah. Mereka tak adalah macam player bola sepak gaji puluh-puluh ribu seminggu. So waktu tu mereka tak takut. Mereka kumpulkan dana daripada seluruh dunia. Dan apa tahu berapa mereka dapat? Mereka kena saman £8,700 je. Lepas tu mereka dapat sampai £130,000. Itulah orang katakan rezeki Allah bagi, bukan manusia bagi. £8,700 mereka dapat tu mereka lasaikan saman. Lebih-lebih tu mereka bagi sumbangan dekat Palestin. Pasal apa pasukan Celtic ni betul-betul support kemanusiaan? Sebab apa kita kena ingat sendiri pasukan Celtic, pasukan bola sepak yang ditubuhkan oleh Brother Walfrid yang mula-mula ditubuhkan pada 1887 adalah pasukan bola sepak yang ditubuhkan semata-mata untuk membantras penindasan, untuk membantras kemiskinan dan juga untuk membantras kezaliman. So itulah sebabnya fan-fan pasukan bola sepak Celtic mereka betul-betul kuat daripada segi kemanusiaan support ni. So mereka tak kira apa-apa pun dugaan main, mereka tetap akan bela dan mereka juga tetap akan berpegang teguh kepada prinsip mereka. Hui, macam ceramah dah kan video ni. So kita tengok peristiwa paling menyedihkan untuk pasukan Celtic sepanjang masa. Bagi aku adalah pada musim 1990-an lah kot, iaitu kejatuhan pasukan Celtic yang mereka tu hampir bankrupt macam tadi aku cerita tu. Rivalry terbesar mereka macam aku cakap tadi iaitu pasukan Rangers. Dan top scorer all time untuk pasukan Celtic, Jamie McGrory dengan rekod 522 gol daripada 501 perlawanan. Signing terbaik untuk Celtic, signing ni kita boleh kata subjektif lah kan, tapi aku pilih Henrik Larsson yang mereka dapatkan daripada Feyenoord dengan harga £650,000 sahaja dan menjadi legend untuk pasukan Celtic. Signing termahal untuk pasukan Celtic kalau hampa nak tahu adalah Jota daripada pasukan Benfica dengan total transfer dia bernilai £16.2 juta. Penampilan terbanyak untuk pasukan Celtic adalah Billy McNeil dengan rekod sebanyak 822 penampilan. Dan pemain termuda yang buat debut dengan pasukan Celtic adalah Jack Atchison yang berusia 16 tahun dan juga 71 hari waktu lawan dengan pasukan Motherwell. Tak silap aku 2016 kot. Kemenangan terbesar dalam sejarah bola sepak pasukan Celtic adalah pada tahun 1895 waktu mereka lawan dengan pasukan Dundee United. Mereka menang 11-0 dan kekalahan terbesar untuk pasukan Celtic. Aku search banyak juga sebenarnya tapi tak jumpa yang tepat. Tapi jumpa kekalahan terbesar mereka iaitu 7-0 kepada pasukan Liverpool dah. Itu MU. 7-0 kepada pasukan Barcelona pada tahun 2016. So itulah kisah pasal pasukan bola sepak Celtic. Fan-fan mereka aku boleh kata memiliki jati diri yang kuat yang patut kita semua contohi. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Jangan lupa giveaway masih lagi berjalan. Tarikh tutup 9 Disember nanti, okey? Aku Solehan. Assalamualaikum.